Air bu. Air. Oh. Aliran air. Markas. Makanan air lah. Dia makan makanan air. Sana tak guna lah. Daripada kita pergi terusan, dari situ lah masuk ke rumah-rumah orang rakyat tu. Itu nama dia Major Al-Huyud. Nampak. Macam kristal. Macam bentuk diamond. Alhamdulillah kita sampai ke makam Imam Syafi'i. Kita semayang kat Imam Syafi'i. Kita sembahyang Zuhur kat makam Imam Syafi'i. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح Budak-budak. Baring kat dalam. Ni makam Syekhul Islam Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah kita berada di makam Syekhul Islam Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, di antara qadi besar dalam mazhab kita Syafi'i yang melahirkan ratusan ilmuwan iaitu fuqaha dalam mazhab kita Syafi'i. Di antaranya keluarlah daripada beliau ni adalah Al-Imam Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dan keluar daripada beliau juga
Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga beberapa Imam Ramli dan juga beberapa imam-imam yang besar dalam mazhab kita Syafi'i. Dan beliau di antara ulama yang agung di zaman beliau dan menjadi tempat rujukan semasa di zaman beliau. Dan beliau di antara seorang ulama yang Allah kurniakan umurnya panjang, lebih kurang 100 lebih kurang 110 tahun atau 120 tahun. Ada riwayat mengatakan lebih kurang 110 atau 120 tahun, dengan keberkatan doa daripada seorang wali Allah, yang mana beliau ini dapat doa daripada khusus daripada seorang wali Allah ini yang untuk doa beliau panjang umur. Dan diceritakan anak murid beliau iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami pernah berguru dengan beliau sehingga mengulang matan tahrir yang beliau sendiri karang itu lebih kurang 50 kali. Bayangkan 50 kali agak-agak macam mana. 50 kali ulang kitab yang sama. Sedangkan waktu tu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami waktu tu dah jadi ulama dah, dah mengajar dan sebagainya dah. Tapi dia tetap belajar dengan Imam Syekh Zakaria Al-Ansari kitab yang sama, itu kitab matan tahrir sehingga sampailah 50 kali ulang. Jadinya dan setiap kali dia belajar tu dia akan dapat benda yang baru. Dan di antara karamah Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari ini, waktu beliau uzur tua, umur beliau lebih kurang 100 tahun sebelum beliau wafat, beliau ni tak mampu nak berdiri. Dengan ialah dah tua kan, umur 100 tahun kan, dah tak larat nak berdiri. Tetapi antara karamah beliau adalah bila waktu solat saja, beliau mampu berdiri. Solat saja. Jadi waktu lain semua beliau tak mampu berdiri, kena tolak, kena pakai kursi, kena anak murid kena duduk saja mengajar ke apa semua, duduk saja. Tapi bila waktu solat saja, bila nak tunaikan solat, Allah akan bagi kekuatan kepada beliau mampu berdiri dan solat macam biasa orang biasa. Itu di antara karamahnya yang diceritakan oleh ulama, itu di antara Syekh Dr. Ali Jumaah hafizahullah taala menceritakan bahawasanya di antara karamah Syekh Zakaria Al-Ansari itu, iaitu Allah kurniakan dia bila waktu untuk beribadat, melakukan solat, Allah akan kurniakan dia kekuatan untuk dia solat macam orang biasa solat. Jadi beliau akan solat, bila dah habis tunaikan solat, maka beliau akan duduk macam biasa dan tak boleh berdiri macam biasa. Sebab dah terlampau uzur kan, waktu tu umur dah 100 tahun ke atas kan, jadinya beliau dah tak ada kekuatan dah. Tapi bila solat saja Allah bagi kekuatan untuk nak beliau berdiri macam biasa dan tunaikan solat, rukuk, sujud semua macam biasa. Tak ada pakai kerusi. Kalau kita sakit sikit pakai kerusi, betul tak? Itu beza dengan kekuatan beliau. Beliau sepanjang kalau kita baca Sirah Zatiyah, itu biografi beliau ni waktu belajar, beliau ni hidup dalam keadaan miskin. Para ulama menceritakan bahawasanya beliau ni waktu beliau menuntut ilmu, sehingga kan miskinnya beliau ni hanya makan kiranya buah tembikai punya kulit saja. Kiranya beliau hanya kesap-kesap saja. Nak cakap miskinnya beliau tak ada duit, tak ada makanan langsung. Waktu beliau belajar di Masjid Azhar, beliau hanya makan buah tembikai yang hanya kulit buah tembikai itu, dan beliau hanya kesat ya untuk nak ada tenaga untuk nak hidup. Tu waktu sepanjang beliau menuntut ilmu. Dan beliau sehingga beliau tak mampu beli kitab, dan beliau hanya baca buku di maktabah kedai-kedai buku, dan terus beliau ingat dan hafal. Cara beliau menuntut ilmu dulu kan, sebab terlampau miskin sangat dan tak ada duit, tak ada apa semua. Dan kalau kita tengok dulu di Jami' Azhar, Masjid Azhar sekarang kat sana memang penuntut ilmu boleh duduk situ, makan kat situ, apa semua kat situ kan. Jadinya kalau penuntut ilmu ni yang miskin ke apa semua, jadi makan apa ala kadar kat situ lah. Kalau ada, kalau tak ada. Kalau ada orang bagi, lahirnya beberapa fuqaha yang agung yang dalam mazhab kita Syafi'i, sehinggalah sekarang kita ikut menjadi rujukan kita sepanjang zaman. Dan sebab tu makam beliau depan makam Imam Syafi'i. Para ulama mengatakan beliau ni adalah bab, itu pintu pada Imam Syafi'i.
Dia pintu pada Imam Syafi'i. Jadi sebelum nak faham dalam mazhab Syafi'i ni, nak kena lalui apa beliau dulu, iaitu macam kena belajar kitab-kitab beliau, Matan Tahrir, Tangkihul Lubab dan sebagainya kan, yang beliau karang dan sebagainya. Jom kita masuk di Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, ma ba'd. Saya Hayat Kiswah, pengerusi Pondok Zawiyah Kiswah. Sekarang ini berlintas langsung di tapak pondok kita, dan belakang saya kelihatan tapak surau Pondok Zawiyah Kiswah yang bakal kita bina, dan kita merayu sumbangan bertuan-tuan perempuan untuk pembinaan surau kita yang dijangka dalam belanja 1.5 juta. Siapa daripada kalangan muhsin-muhsinat yang ingin menyumbang untuk pembinaan surau, bolehlah pergi ke link di bawah, dan semoga Allah Ta'ala merahmati segala keprihatinan dan sumbangan tuan-tuan perempuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to say Alhamdulillah